Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so bertemu lagi kita dalam pembelajaran hari ini iaitu topik hari ini adalah stationary point ataupun turning point. Okey. So dalam bahasa Malaysia adalah titik penukaran. Okey, terdapat 3 jenis stationary point iaitu maximum point, minimum point dan inflection point. Okey, untuk lebih lanjut saya terangkan setiap satunya. Okey, untuk menentukan turning point, turning point ni kita akan lakukan second order. Okey, ini adalah second order. Okey, nilai second order jika lebih kecil daripada kosong, so maksudnya dia adalah dalam keadaan maximum point. Okey, macam mana keadaan maximum point? So titik penukaran ataupun turning point dia adalah berada di paling atas. So ini adalah turning point dia, titik penukaran dia. Okey, manakala second order yang nilai dia lebih besar daripada kosong adalah minimum point. Okey, so bentuk minimum point adalah bentuk yang sebegini. So lengkung dan titik dia adalah yang paling bawah. So itu kita panggil minimum. Okey, manakala jika kita buat second order, kita dapat nilai dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong bermaksud dia adalah inflection point. Okay, so inflection point bentuk dia, graf dia macam ni So dia daripada atas dia turun ke bawah, so dia titik pusingan titik penukaran dia adalah di sini. So itu adalah inflection point. Okey, untuk lebih jelas saya tunjukkan step ataupun langkah-langkah untuk kita tahu nature of stationary point. Kita nak melihat adakah stationary point tu maksimum, minimum atau inflection point. Okey. So pertama adalah question given y sama dengan fungsi x. Okey, seperti biasa, selalunya dalam soalan dia akan bagi y bersamaan dengan fungsi x. So step yang kedua, daripada soalan tu kita akan buat step kedua adalah differentiate first order dy dx. Okey, lepas tu kita akan gantikan dy dx tu samakan dengan kosong untuk kita cari nilai x. Kita kena cari nilai x dulu. Okey, apabila kita dah dapat nilai x, kita akan gantikan balik nilai x tu dalam satu. Mana dalam satu? Dalam ni. Dalam persamaan satu ni untuk kita cari nilai y. Okey, apabila kita dah dapat nilai y, maka kita dapatlah stationary point. Okey, kita dapatlah satu titik penukaran, tapi kita tak tahu lagi sama ada dia maximum, minimum atau inflection point. Okey, untuk kita tahu bentuk-bentuk stationary point tu, so kita akan buat second order. Okey, kita akan buat second order. Okey, apabila kita dah buat second order, kita akan kenal pasti sama ada dia, jika dia lebih kecil daripada kosong, so dia adalah maksimum. Jika nilai second order tu adalah lebih besar daripada kosong, so dia adalah minimum point. Dan jika dia sama dengan kosong, dia adalah inflection point. Okey, untuk lebih jelas saya bawakan contoh yang pertama. Okey, so soalan dia adalah find the stationary point of the curve y equal to 3x squared minus 6x plus 4. Okey, so ini adalah soalan dia. Okey, so step 1. Step 1 kita akan buat first order. Okey, first order daripada mana? Daripada soalan. Okey, so daripada fungsi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 4. Kita dapati apabila kita buat first order, kita dapat 6x tolak 6. Okey, so daripada first order ni, kita akan cari nilai x.
dengan menggantikan dy dx sama dengan kosong. Jadi 6x tolak 6 kita samakan dengan kosong. Jadi kita dapatlah nilai x sama dengan 1. Okey. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita dah dapat x kan? So kita nak cari y. Kita nak cari y. Okey, macam mana nak cari y? Kita masukkan nilai x dalam persamaan asal. Yang ini ya, persamaan yang ini. Okey, kita masukkan nilai x dia sama dengan 1. Jadi kita dapatlah nilai y sama dengan 1. So, stationary point kita dapat 1, 1. Daripada tadi nilai x kita dapat ini dan nilai y kita dapat ni. So, inilah stationary point. So, now, daripada stationary point kita nak kenal pasti. Okey, sama ada dia maksimum, minimum atau inflection. Jadi, apa nak buat? Okay, so ini adalah stationary point yang kita dah identify tadi. So kita buat second order. Okay, bila kita buat second order daripada yang mana? Daripada sini. Okay, daripada ni. Okay, 6x tolak 6. Jadi 6x tolak 6 bila kita buat second order kita dapat 6. Okay. Okay, bila kita dapat 6 kat sini, 6 adalah lebih besar daripada kosong. Jadi bila lebih besar daripada kosong, dia adalah minimum point. Okey. Jadi stationary point 1, 1 adalah minimum point. Okey. So inilah penyelesaian untuk contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua soalan dia adalah find the coordinate of stationary point of the y equal to x cubed minus 3x squared minus 45x and determine their nature. Maksudnya dia suruh cari stationary point dan tentukan keadaan point tu sama ada dia maksimum, minimum atau inflection. Okey. So step yang pertama. So ini adalah soalan, okey, soalan daripada yang diberi Lepas tu step kedua kita akan buat dy dx, first order. So first order kita dapati adalah 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 45. Okey, apabila kita dah dapat dy dx, apa nak buat? Kita gantikan sama dengan kosong. Dy dx sama dengan kosong untuk kita dapatkan nilai x. Okey, disebabkan dy dx tu adalah kuadratik, jadi kita boleh faktorkan. Okay? Kita boleh faktorkan di mana kita dapat 3x tolak 5, x tambah 3 sama dengan kosong. Okay? Jadi, x tolak 5 sama dengan kosong, so x sama dengan 5. X tambah 3 sama dengan kosong, so x sama dengan negatif 3. Okay. So, apabila kita dah dapat nilai x, apa nak buat? Kita kena cari nilai y. Okay. Macam mana nak cari nilai y? Kita masukkan nilai x ke dalam dalam persamaan, persamaan yang diberi dalam soalan, maka kita dapatlah nilai y. Untuk x sama dengan negatif 3, bila kita masukkan kita akan dapat y sama dengan 81. Apabila kita masukkan nilai x sama dengan 5, kita akan dapat y sama dengan negatif 175. So, stationary point ada dua. Satu adalah negatif 3, 81 dan 5, negatif 175. Okay. So, untuk kita tentukan stationary point ni maksimum, minimum atau inflection, seperti biasa kita akan buat second order. Okay, untuk kita buat second order, okay, kita akan refer yang mana? Kita akan refer yang step 2. Okay. So, kita dapat 6x tolak 6. Okay. Kat sini ada x kan? So, x ni kita masukkan nilai x yang kita dapat tadi. X sama dengan negatif 3. Apabila kita masukkan negatif 3, okay, so kita dapat negatif 24. Okay. So, negatif 24 tu adalah kurang daripada kosong. Apabila kurang daripada kosong, so bermakna stationary point negatif 381 tu adalah maximum point.
Okay, maximum point. Okay, next. Kita masukkan pula nilai X yang kedua. X yang kedua adalah 5. Jadi, bila kita masukkan X dengan 5, so second order kita dapat 24. So, 24 ni adalah lebih besar daripada kosong. So, bermakna stationary point 5 negative 175 adalah minimum point. Okay, adalah minimum point. Okey, contoh yang ketiga, saya bawakan soalan yang berbentuk find the coordinate of stationary point of the y equal to 2x cube minus 4. Okay, and determine their nature. Okay, so seperti biasa, so ini adalah soalan. Okay, then kita buat first order. First order kita dapat 6x kuasa 2. Okay, and then kita gantikan step 3 apa? Gantikan dy dx sama dengan kosong. Okay, bila kita gantikan x sama dengan kosong, kita dapati nilai x adalah kosong. Lepas tu kita masukkan x sama dengan kosong dalam persamaan asal. Jadi bila kita masukkan persamaan asal, kita dapati bila x sama dengan kosong, y sama dengan negatif 4. So, stationary point kita dapat kosong negatif 4. So, the next step, apa kita buat? Kita buat second order. Okay. So, second order kita dapati, kita refer yang mana? Refer yang ini So, kita dapat 12x. Okay. 12x. Kita masukkan nilai x tu samakan dengan kosong. Jadi, di second order kita dapati sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, maka dia sama dengan kosong, so dia adalah inflection point. Okay, dia adalah, jadi titik kosong negatif 4 adalah inflection point. Okay, so begitulah 3 contoh yang saya bawakan, yang mana dalam 3 contoh tu, saya ada menunjukkan bagaimana nak mencari titik minimum untuk kita tentukan dia adalah minimum, maksimum dan juga inflection point. Okey. Saya harap pelajar-pelajar faham untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan stationary point. Okey, terima kasih kerana menonton. So don't forget, jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.